Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Haji Ismail Yusof. Kawan-kawan yang mengenali panggil saya Tok Abah. Cerita tentang Anwar Ibrahim ni, kalau Tok Abah boleh recall balik lah kan, iaitu kali pertama Tok Abah mengenali Datuk Seri Anwar Ibrahim ni ialah pada tahun 1976. Ada seorang guru agama yang namanya Ustaz Abdul Majid. Almarhum Ustaz Abdul Majid ini pernah menjadi Yang di-Pertua Abi Pulau Pinang. Dan apabila dia bertukar ke sekolah Tok Abah, dia memulakan apa yang dipanggil, itulah kali pertama Tok Abah dengar usrah ya, pada waktu itu. Dan pada tahun 76 itu, kalau tak silap Tok Abah, ada satu khusus kepimpinan lah, pelajar Islam yang dibuat di Yayasan Masriah, Institut Masriah Bukit Mentajam. Dan pada waktu itu kali pertama face to face dengan insan yang nama Anwar Ibrahim ni, yang Tok Abah masih ingat pada waktu itu ialah kami ni duduk sebagai peserta khusus, dengar dia di atas pentas bersama dengan almarhum Ustaz Fadil Noor. Ustaz Fadil Noor, dua orang pakai baju putih lengan panjang, Ustaz Fadil Noor pakai songkok. Dia macam dia lah yang ada sekarang. Pada waktu itu, naratif yang dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim tentang kali pertama Tok Abah rasa lah, yang sebab kena ingat Tok Abah ni latar belakangnya sekolah Inggeris, tak ada pendedahan langsung pun tentang Islam sebagai satu cara hidup, ad-din dan sebagainya, tak pernah dengar pun. Dan itu the first time yang Tok Abah dengar suatu ucapan yang sangat terkesan pada diri Tok Abah, yang sebenarnya mempengaruhi pemikiran dan sikap Tok Abah dalam gerakan aktivisme sebagai seorang pelajar ataupun orang muda. Seingat Tok Abah lah, daripada saat itu sampailah kata sekarang ni, Anwar Ibrahim ni dia tak pernah ubah naratif dia itu tentang pembinaan negara bangsa ini. Dia mesti bermula dengan soal mengangkat harakat dan darjat insan, karamah insaniah. Islam itu menjadi fundamental yang sangat kuat, mempengaruhi pemikiran beliau dalam apa juga aspek bidang, sama ada pendidikan ke, ekonomi ke, politik ke, kenegaraan ke. Dan itu sepanjang penghayatan Tok Abah lah, beliau tak pernah berubah, sentiasa saja konsisten, sama ada dalam masa gerakan pelajar ABIM, dalam kerajaan, dalam UMNO, dan sepanjang tempoh reformasi hinggalah sekarang. Bahkan Tok Abah yakin gerakan Anwar Move yang terakhir ini, yang banyak orang bercakap soal Anwar nak jadi Perdana Menteri, adalah berteraskan keyakinan beliau dengan perjuangan yang beliau bawa daripada dulu hingga sekarang. Tok Abah bangkitkan hal ini kerana apabila isu tentang Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-9 ni, kalau kita lihat perbincangan banyak hanya tertumpu kepada soal Anwar nak jadi Perdana Menteri kan, yang pada saya itu bukan maudhu' yang sepatutnya kita beri perhatian. Sebab katalah kalau soal pangkat kedudukan ini, saya fikir Anwar dah merasakan semua keistimewaan sebagai pemimpin itu, kan? Dan kalau fikir segala tribulasi yang beliau lalui, kan, dalam keadaan umur yang ada sekarang ini, kan, tapi Tok Abah yakin ijtihad ataupun keputusan yang beliau buat ini, Anwar Move yang sedang berlaku ini, ialah kerana keprihatinan beliau, sekali lagi conviction beliau dengan perjuangan yang beliau dukung. Kalau dilihat dalam keadaan yang ada sekarang ini, Tok Abah yakin dalam keadaan di mana kepimpinan dalam PH, baik dalam keadilan,
dalam DAP, dalam Amanah, majoriti kepimpinannya berfikir bahawa okay, let us be a strong opposition dalam parlimen sehingga PRU ke-15. Tetapi Anwar mengambil pendekatan yang anti clockwise di luar kotak, di mana beliau berijtihad bahawa pentingnya mandat rakyat ini dikembalikan semula, sebab ini ada kaitan dengan soal hidup mati demokrasi di negara ini. Sebab itu bagi Anwar tidak ada pilihan, tidak ada pilihan, kena ada kesungguhan untuk kita mengembalikan semula, lebih-lebih lagi dalam suasana pandemik COVID-19 dan melihat cara gaya kepimpinan Mahyudin dan kerajaan yang dia pimpin ini mengendalikan isu COVID ini. Bukan saja tak payah kita fikirlah, orang biasa ni pun ramai yang biasa, orang awam biasa yang especially di kalangan golongan apa yang terlibat dalam pentadbiran, dalam ekonomi, dalam pendidikan, bimbang dengan what's next going to happen to the country dalam keadaan yang ada sekarang ini. Saya fikir pemimpin besar seperti Anwar ini mungkin menghayati jauh lebih baik daripada itu, dan sebab itu bagi beliau usaha untuk mengembalikan semula mandat rakyat ini perlu dilakukan. Dia bukan soal mendukung Anwar menjadi Perdana Menteri, tetapi yang lebih penting lagi ialah perjuangan islah, perjuangan untuk mengangkat reformasi sistem pentadbiran dan keseluruhan sistem urus tadbir dan tata kelola di negara ini yang perlu diselamatkan demi kepentingan rakyat dan negara. Naratif itu adalah naratif yang lebih tepat. Kalau siapa pun nak membuat analisa, nak membincang, nak memberi pandangan tentang soal usaha Datuk Seri Anwar untuk meletakkan diri beliau sebagai kepimpinan nombor satu negara bagi menyelamatkan situasi yang sangat genting sebenarnya dalam konteks governing, dalam konteks pemerintahan yang ada sekarang ini.